Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berperang, peperangan Khaybar. Peperangan Khaybar ni satu perkampungan orang Yahudi yang mana mereka bina kubu ataupun kota ya sukar untuk ditembusi. Mereka berkawal. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengepung mereka. Jadi Khaybar ni berlaku pada tahun yang ke-7 Hijrah. Lepas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam balik daripada Hudaibiyah. Haji tak jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmatnya. Malam ni kita sambung lagi hadis yang ke-900 di bawah bab yang ke-13, babu fadilati i'taqihi amatah thumma yatazawwajuha. Ini bab berhubung dengan kelebihan seseorang yang memerdekakan hamba perempuannya lalu dia menjadikannya sebagai isteri ataupun dia memperisterikannya. Hadis Anas ibn Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghaza Khaybar fa sallaina 'indaha salatal ghadah bi ghalas farakiba Nabiullah sallallahu alaihi wasallam wa rakiba Abu Talhah wa ana radifu Abi Talhah fa ajra Nabiullah sallallahu alaihi wasallam fi zuqaqi Khaybar wa anna rukbati latamassu fakhidha Nabiullah sallallahu alaihi wasallam thumma hasara al-izar an fakhidhihi hatta inni la anzuru ila bayadi fakhidhi Nabiullah sallallahu alaihi wasallam falamma dakhala al-qaryah qala Allahu akbar kharibat Khaybar inna idza nazalna bi sahati qaum fasa'a sabahul munzarin qalaha thalatha qala wa kharaja al-qaumu ila a'malihim faqalu Muhammad wal khamis ya'ni al-jaysh qala fa asabnaha anwatan fajumi'a as-sabyu faja'a lihyah faqala ya nabiy Allah a'tini jariyatan min as-sabyi qala idhhab fakhudh jariyah فأخذ صفية بنت حيي فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أعطيت لحية صفية بنت حيي سيدة قريظة والنضير لا تصله إلا لك قال ادعوه بها فجاء بها فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ جارية من السبي غيرها قال فاعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها فقال له ثابت يا أبا حمزة ما أصدقها قال نفسها اعتقها وتزوجها حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم سليم فأهدتها له من الليل فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا فقال من كان عنده شيء فليجيء به من كان عنده شيء فليجيء به وبسط نطعا فجعل الرجل يجيء بالتمر وجعل الرجل يجيء بالسمن قال وأحسبه قد ذكر السويق قال فحاسوا حيسا فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ini hadis yang panjang cerita peperangan Khaybar. Tapi ada yang dikehendaki di sini
perkahwinan Nabi SAW dengan Safiyah. Ceritanya hadis riwayat daripada Anas bin Malik, katanya Rasulullah SAW berperang peperangan Khaybar. Peperangan Khaybar ni satu perkampungan orang Yahudi yang mana mereka bina kubu ataupun kota ya sukar untuk ditembusi. Mereka berkawal. Jadi Nabi SAW mengepung mereka. Jadi Khaybar ni berlaku pada tahun yang ke-7 Hijrah, lepas daripada Nabi SAW balik daripada Hudaibiyah, haji tak jadi tu. Jadi Khaybar pada tahun yang ke-7. Jadi kami sembahyang subuh di Khaybar itu. Maknanya Nabi SAW dengan sahabat pergi ni, dia pergi itu sebelum subuh dia semaya situ. Jadi semaya subuh di situ, nanti dengar lah. Takut-takut ada demo tu masuk Islam kau gapo ke, nanti dengar azan. Jadi bila tidak dengar azan, maka jelas bahawa perkampungan itu tidak beriman kepada Allah SWT. Jadi Nabi semaya subuh di situ bighalas, pada waktu ghalas. Waktu ghalas ni maknanya saki-baki kegelapan malam. Maknanya subuh dah, fajar shadiq nampak dah. Tapi keadaan pada waktu tu masih lagi gelap. Kalau cerah tu dia panggil isfar. Wasubhi idza asfar. Dan demi subuh ketika mana dia telah hampir cerah. Hal ini ada ghalas ni saki-baki gelap malam. Pada waktu subuh gelap lagi lah. Gelap lagi. Tapi fajar telah terbit, fajar shadiq telah terbit. Jadi semai subuh pada waktu itu. Maknanya Allah kau nak cepat lah. Segera. Kalau kita nak tunggu jemaah ramai ni, 5.50 kita tunggu khomat 9.30 pun boleh. Kalau kita pasti nak tunggu ramai. Dah. Tapi tunggu 12 orang tu baik semaya 10 dah. Ni kalau tepat tu macam pondok ke, sekolah ke, dah tempat asrama ke, gapo ke, molek kita lewat lah. Sebab dia budak-budak sekolah ke tandah al-maklum lah, tandah tu ada berapa. Kalau kita ni masing-masing rumah kita 3 butir tandah dah. Dah tak ada masalah tu. Tak berebut dah lah. Bel tu mari tu dah semaya. Jadi waktu ghalas ni mana waktu masih lagi gelap di akhir malam. Kegelapan akhir malam. Tapi subuh dah. Jadi Nabi SAW menunggang kuda dia, dan juga Abu Talha menunggang, menaiki kuda dia, dan aku ni berbonceng ataupun aku ni bergendong tupai Abu Talha. Jadi anak pada waktu itu masih lagi muda lah. Fa'ajra Nabiullah SAW fi zuqaqi Khaybar. Nabi SAW pecut kuda dia tu di tengah-tengah lorong Khaybar. Jadi dalam kota tembok yang tinggi tu ada lagi saki-baki lah ni. Jadi dalam kota tu dia adalah ni rumah-rumah, ni tempat nego gapo semua. Supaya kita tengok cerita-cerita zaman Inggeris dulu lah. So kota tu ada tempat dia tempat dia gapo dah jual, tempat ni tempat dia mesyuarat gapo rumah situ dalam kota tu. Dah. Kalau dia nak nanai kena tubik daripada kota tu lah. Kota tu dia ada gapo ni sungai tu. Kalau tempat kita ni bukit tinggi, gapo tu dia panggil Cokma ke dia tahu, tak ingat tu. Naik bukit tinggi tu. Ada kota tu. Lebih kurang lagu tu lah. Jadi Nabi SAW pecut kuda dia tu di tengah-tengah lorong Khaybar. Jadi di sini mana tengah-tengah lorong tu Nabi pecut. Maknanya lajulah.
Mana kalau kita bawa motor ke kereta ke, kita pecuk. Dah. Pecuk di celah-celah lorong jalan tu. Jadi Nabi pecuk. Jadi ulama kata boleh kita nak bawa dengan derah. Cuma tempat yang perlulah. Tempat derah tu, tempat yang sepin ni, masa ni subuh pokok Yahudi ni tidur lagi. Bolehlah nak pecuk tu. Kalau kita kata tengah kelewat anak sekolah gapo tu tak boleh lah. Kena ikutlah arah 30 km sejam tu. Tapi kalau highway ke gapo semua, bawalah mengikut dia tu 90 km ataupun 110, tak kena nak buat 30 situ. Maknanya kita pengajaran daripada perbuatan Nabi ni, kita boleh memperlahankan dan melajukan kenderaan kita mengikut keperluan dan mengikut kesesuaian. Mengikut kesesuaian. Macam di sini, walaupun lorong Khaybar tu sempit kau gapo, lalu orang jalan kaki, tapi pada waktu ni ada hijab nak serai popok Yahudi ni, dan pada waktu tu masih lagi awal pagi, orang tidur, pada boleh. Tapi kalau orang tengah sibuk tu takkanlah kita nak pecuk. Kemudian kata Anas, lutut saya ni bersentuhan dengan paha Nabi SAW. Maknanya lorong tu lorong sepik. Jadi bila lalu tu kena, ada terkena lutut saya dengan paha Nabi SAW. Kemudian Nabi menyingkap selak kain sarungnya itu sehingga nampak pahanya, sehingga aku melihat putihnya paha Nabi SAW. Jadi Nabi naik kuda dia tu dengan pecuk tadi, dia selak. Dalam riwayat lain kata inhasara tu maknanya terselak. Hasara ni maknanya Nabi sendiri selak. Jadi dua-dua tu sama makna. Maknanya Nabi selak, maka tersingkaplah paha tu. Dan tersingkap tadi Nabi tak tutup. Tak tutup. Jadi di sini dia ada perbahasan ulama berkenaan dengan paha ni aurat ke tidak. Paha ni aurat ataupun tidak. Jadi kalau mengikut hadis ni, nampak paha tu tidak aurat. Begitu juga ada satu hadis lagi, dalam Bukhari pun ada, dalam Muslim pun ada, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di bibir telaga. Di bibir telaga tu Nabi jolo menghulurkan kedua kakinya dalam keadaan paha dia tu tersikat. Masuk Abu Bakar, Nabi keadaan lagu tu lagi. Masuk Umar, Nabi keadaan lagu tu lagi, nampak paha dia. Masuk Uthman, Nabi pun tutup. Nabi pun tutup. Jadi itu hadis yang menunjukkan bahawa paha tu tidak aurat. Tetapi dalam riwayat Tirmizi dan Imam Ahmad ada hadis, orang panggil hadis Jarhat. Ada hadis Jarhat ni, Nabi SAW kata kepada Jarhat, ghatti fakhidhak, ya Jarhat, fa innaha aurah. Wahai Jarhat, hendaklah kamu tutup paha engkau kerana paha itu aurat. Jadi aurat ni mana bahagia ya, masuk aurat ni daripada aura, maknanya malu. Maknanya kita rasa malu nak mendedahkan bahagian tu. Ataupun kalau orang tengok pun orang jadi paling tak si tengok. Mana itu panggil aurat. Maknanya bila terdedah benda ni, kita rasa malu, orang pun tak gamuk nak kelih. Malu. Itu dipanggil aurat. Jadi dalam riwayat Jarhat ni, paha tu aurat dengan jelas sekali. Jadi bila ada dua hadis lagu ni, dia panggil hadis mukhtaliful hadis. Dua hadis yang bertentangan. Dua hadis yang bertentangan, kita nak pakai hak mana? Kalau mengikut majoriti ulama gak, mereka mengatakan bahawa hadis Jarhat tu hadis yang jelas. Hadis menunjukkan kepada kaedah. Tak ada andaian lain. Nabi kata innaha aurah. Paha tu aurat, jelas. Cuma dalam hadis ni
Nabi SAW sising sikap ke paha dia ni, ulama mengatakan bahawa cerita dalam hadis ni dia panggil waqi'atul hal ataupun waqi'ah muayyanah. Ada peristiwa khusus, ada keadaan tertentu pada waktu tertentu dengan ada maksud ataupun keperluan tertentu, bukan pada semua keadaan. Itu maksud dia. Maknanya dalam keadaan tertentu seperti ni, kalau kita kata contohlah kita naik motosikal ke, naik basikal ke. Jadi kalau kita nak tutup lutut kita, betih kita tu payah kadang-kadang. Kadang-kadang kita tengok orang tua kan, yang naik motor tu dengan pohon selok, dengan tak khabar gitu. Jadi mungkin dia tengah bawa motor tu bawa dia khabar. Sebab dia menggobagai sakit orak dah, sakit lutut dah, nak akak kaki naik motor tu payah juga. Jadi selok lah. Jadi hak dia khabarnya tengah bawa motor. Jadi tak kira lah dia nak turun ketika bawa motor tu, lama salah kak, selerak situ. Jadi itu gambar yang kita boleh nampak. Mana dalam keadaan tertentu ni terpaksa lah buka, payah nak bergerak, suka kepada pergerakan, maka tak apa selok ni. Sebab hak ni dia walaupun aurat ni ulama buat pembahagian juga. Aurat ni dia ada aurat besar, dia ada aurat kecil, ataupun dia panggil aurat mukhaffafah dengan aurat mughallazah. Bukan najis mughallazah saja ada, aurat pun ada juga aurat mukhaffafah dengan aurat mughallazah. Aurat mukhaffafah ni bagi lelaki kak, paha. Tapi kalau nampak alat sulit dia, kubur dan dubur tu, tu dipanggil mughallazah, berat dah, berat benar. Macam juga perempuan kalau nampak sikit-sikit rambut dia nampak sikit bawah-bawah ni lengas sising sikit ni, tu dia panggil aurat mukhaffafah. Ataupun betih dia nampak sikit, tu dia kira tak apalah. Kalau tak silap kita dalam fatwa kitab Syekh Daud Fatani, dia memberi satu pandangan bahawa bagi wanita-wanita ada nanai padi tu, ada cedung duduk dalam sawah ke apa semua tu, dia tak apa kalau dia tu kilah kain tinggi, dia buat hijau. Zaman dulu lah, zaman tu mana dibenarkan. Takkanlah nak turun benda tu dengan kain labuh ke apa semua, stocking, tak pernah sabar. Orang kata zaman tu tak ada kasubuk, orang tina turun benda. Lah ni tak timbul dah. Perempuan tak tahu buat padi dah lah ni, lelaki lah. Tapi bagi setengah tepat boleh lah. Maknanya perempuan tu kalau dia nak pergi nyaku ke apa semua, nak sesek rupuk ke apa, terutamanya dalam keadaan lecah ke apa semua tu tak. Tak apa dia tu tinggi sikit kain dia, nampak sikit betih dia, tak apa. Sebab itu orang panggil keperluan, tak ada arah, tak ada arah. Sebab itu dikira masih lagi aurat mukhaffafah, aurat yang ringan. Jadi boleh buka bila perlu, ada hajat. Kalau tak ada hajat tak boleh. Lama kita turun rumah dengan baksa, duk jiruh pokok bunga luar pendek gitu. Tu tak ada keperluan. Tak ada keperluan, tu tak boleh. Tak ada lagi keperluan tu. Sebab kita nak pakai kain mereka boleh, pakai seluar panjang boleh. Nak jiru kau, nak basuh kereta kau, tak apa. Jadi keperluan bos kadar nak basuh kereta tu, kita nak pakai luar pendek tak boleh. Tak boleh. Pakai tutup aurat lah, sebab dia bukanlah benda kita kata terdesak sangat. Tapi kalau kita macam nak berenang, kita pakai lah seluar 3 suku tu setakat lutut kau gapo. Jadi masa berenang tu selok tu nak guna. Cuma jangan pakai sandal tu. Jadi dalam hadis ni, ini dikatakan sebagai peristiwa yang khusus. Peristiwa yang khusus
yang mana dia ada banyak kemungkinan. Kemungkinan Nabi ni perlu buat lagu tu terpaksa, kemungkinan ni khususiat untuk Nabi, ataupun dalam keadaan gaduh-gaduh. Kemungkinan tu ada. Tapi hadis kita baca, hadis jarhak tu jelas menunjukkan bahawa paha tu aurat. Jadi kena tutup. Kena tutup dalam semua keadaan, melainkan dalam keadaan perlulah. Jadi dalam bab aurat ni, macam kita kata dalam bab nak berubah, dalam bab kita nak apa, nak berubah luka. Kalau kata luka tu ada di paha dah, ataupun bagi perempuan tu ada atas belakang dia luka bisu ke apa ke, dia boleh bukalah sekadar hak perlu, mengikut keperluan. Al-hajatu tanzilu manzilatad darurah. Hajat tu kadang-kadang dia turun kepada darjah darurat, perlu. Cuma dia kata ad-darurah tu qadar bi qadariha. Darurat tu ditentukan dengan qadar dia. Maknanya setakat perlu. Kalau lebih daripada perlu tak boleh. Macam kita kata perempuan tu dia luka di betih dia. Dah. Jadi takkanlah dia nak sising seluar dia ataupun kain dia tu atas paha. Lagi dia boleh paling-paling tinggi setakat lutut. Cukuplah sebab luka tu dia tu di betih. Maknanya kena letak, maknanya dibenarkan buka aurat tu dengan qadar dia. Tak boleh lebih. Imam Ghazali kata al-amru idza dhaqa ittasa'a wa idza ittasa'a dhaqa. Satu perkara ni bila dia sempit maka akan dibukakan keluasan. Tapi bila luas sangat kena sempit pula. Tak boleh buka sangat ruang. Jadi walaupun kita kata hadis ni Nabi ada buka paha dia, kita pun kata tak apa, kita nak kata sikap teteh. Dengan pakai seluar pendek. Tak boleh peluah gitu. Sebab ini keadaan perang. Kita ni bukan perang, kita kata apa, round-round petai-petai. Tak boleh nak kias lagu tu. Bila mana Nabi SAW masuk dalam perkampungan Khaybar ni, Nabi pun kata 3 kali Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Mana ketika perang ni molek kita takbir, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar. Dah. Jadi takbir maknanya sebagai zikrullah. Ya ayyuhallazina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsira. Wahai orang-orang yang beriman, bila kamu berhadapan dengan musuh, maka tetaplah teguh, jangan takut, tetaplah teguh dalam peperangan, dan ingatlah Allah Ta'ala dengan sebanyak-banyaknya. Sebab takbir ni pertama ingat kepada pertolongan Allah Ta'ala, kemudian ikhlaskan dalam perjuangan. Maksud perjuangan kita adalah untuk menegakkan kalimah Allah. Nabi pun kata kharibat Khaybar, musnahlah, runtuhlah Khaybar. Musnahlah Khaybar. Musnahlah Khaybar ni Nabi ucap ni ada 2 andaian. Satu sebagai doa. Sebagai doa. Semoga Khaybar ni runtuh, hancur. Ataupun ini dipanggil pemberitahuan daripada Nabi. Pada Nabi sebagai Rasul, ia diberikan wahyu. Nabi kata kharibat Khaybar, maknanya Khaybar akan musnah. Jadi dia dua makna. Satu, doa Nabi. Doa Nabi. Semoga Khaybar runtuh, hancur. Ataupun ini sebagai pemberitahuan daripada Nabi, wahyu dari Allah Ta'ala bahawa pasti kita dapat meruntuhkan Khaybar ni. Nabi berkata inna idza nazalna bisahati qaum, sesungguhnya kita ni bila kita singgah di halaman satu kaum, mana kita mari singgah ni maknanya kita mari serang lah, maka pagi orang-orang yang telah diberi amaran adalah pagi yang sangat buruk. Maknanya kesudahan yang buruk kepada orang-orang yang telah diberi amaran sebelum pada ni
bila mana kami mari ni pada waktu pagi. Jadi serai pada waktu pagi ni mana orang dalam keadaan tidak bersedia lah. Tapi bukan kata sengaja mari serai mengejut ni, tidak. Sebab Nabi baca ayat ni, fasa asabahul munzarin, buruklah pagi orang-orang yang diberi amaran. Maknanya amaran kepada puak-puak ni ada dah. Dah. Amaran ada dah sebelum pada ni. Dia sebab kepada Nabi SAW serai puak-puak Khaybar ni kerana mereka telah khianat. Yahudi ni Bani Nadir ke, Bani Khuraizah ke, Bani Mustalik ke, memang terkenal dengan pengkhianatan. Sebab demo ni duduk Madinah, orang Yahudi ni dah duduk Madinah, mereka menguasai orang-orang Arab Madinah dah, Aus dan Khazraj. Mereka duduk sekali, dan mereka ni mari ni bukan kata nak memperdamaikan orang Arab Aus dan Khazraj tu, tapi mereka tu perang sekali. Mereka sokong, puak ni sokong Aus, puak ni sokong Khazraj. Jadi kerjaan mereka tu maknanya melaga-lagakan Aus dan Khazraj supaya itu berperang. Tapi bila Nabi sallallahu alaihi wasallam mari, Nabi mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar. Ansar tu dikenali dengan Aus, dengan Ansar yang mana dulu Aus dan Khazraj tu bertukar jadi satu je. Jadi Ansar. Jadi mana Nabi mari ni, Nabi berjaya menyatukan puak Aus dan Khazraj, membentuk Ansar. Ansar ni pula Nabi persaudarakan dengan Muhajirin. Molek. Maknanya kalau kita kata kat istilah kat Ansar golongan tempatan, Muhajirin golongan migran, golongan pendatang. Dah. Jadi bila duduk sekali tu molek persaudaraan Nabi buat. Siapa sahabat Ansar ni kata mu pilihlah bini aku ni. Dah, bini aku ada 4, mu pilih. Ambil 2 kamu, 2 kat aku, pilih mana kena. Dah. Lepas tu ni pitih ni kita bagi 2. Siapa setara tu orang-orang Ansar dia kasih kepada orang Muhajirin. Tapi sahabat dia macam Abdurrahman bin Auf ni kata tak apa, tunjuk kedai kat aku nak pergi nego. Jadi orang-orang Yahudi ni bila mana Nabi SAW tiba di Madinah, Nabi panggil orang Yahudi ni. Nabi panggil Yahudi, Nabi buat perjanjian dengan mereka. Maknanya mereka boleh duduk Madinah dengan syarat mereka sama-sama membangunkan Madinah, jaga keamanan Madinah, piagam Madinah. Banyaklah kerjasama tu. Maknanya membentuk negara yang terdiri daripada Muslim dan non-Muslim, masing-masing kena jaga negara tu. Jangan sampai dicerobohi oleh musuh. Kena setia kepada negara. Tapi puak Yahudi ni dia bocor rahsia Nabi kepada Abu Jahal, pada orang Mekah, sehingga berlaku peperangan Uhud, peperangan Ahzab utara je. Jadi berarti mereka khianat. Maka dengan sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam lepas daripada peperangan Ahzab tu segera lalu Yahudi. Sebab mereka ni khianat. Jadi orang khianat ni bukan kata khianat perjanjian, membatalkan perjanjian nak retak ke, perjanjian perniagaan ke, pelaburan. Tidak. Perjanjian ni maknanya mendedahkan keselamatan negara kepada musuh. Musuh mari serang, rapak dah. Tentera Ahzab tu rapak dah dengan Madinah. Dia puncanya Yahudi lah. Jadi maka sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam serang puak Yahudi ni, yang terkenal dengan khianat. Bukan saja-saja Nabi nak serang puak Yahudi ni. Jadi Nabi kata Allahu Akbar kharibat Khaybar 3 kali. Kemudian puak Yahudi ni keluar untuk pergi buat kerja. Mereka waktu becok mereka parang dengan kapok, dengan dengan raga. Sebab Khaybar ni dia tanah kurma.
Dia pun ni pandai tanah buah kurma ni. Jadi mereka ni nak pergi buat kerja, nak pergi nyaku, nak ambil hasil. Dalam keadaan terkejut tu mereka kata Muhammad wal Khamis, Muhammad dan tentera dia. Tentera Nabi ni dikatakan Al-Khamis. Maksud Al-Khamis ni biasanya Nabi SAW dia perang, orang Arab dulu dia perang, dia buat satu formasi tentera tu, dia bagi pada 5 kumpulan. Dia panggil Muqaddimah. Hak depan Muqaddimah, hak kanan Maimanah, Maisarah, hak belakang Saqah, kaki, hak tengah tu Qalb. Dia 5 formasi dia. Lepas tu adalah cara bergerak. Hak ni dulu bergerak, kemudian hak ni. Jadi dia buat sistem lagu tu. Maknanya perang tu dia bagi pada 5 kumpulan. Tidak kata pakai gi belakang gitu dak. Tak logik tu dia kena ada. Hak ni bertindak dulu. Hak ni bahagian mana dulu. Dah. Lepas hak ni mana, hak ni pula. Kena ada giliran. Jadi Nabi membahagikan kepada 5 kumpulan tentera dia tu, sebab itulah dipanggil wal Khamis. Bukan hari Khamis ni bukan masa hari Khamis ni. Khamis tu maknanya 5. Jadi Khamis pun kalau kita bilang pun memang hari kelima lah. Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Jadi orang Arab panggil hari Rabu tu Arbi'a. Ahad tu satu lah, hari pertama. Jadi kalau kita bila Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis yang kelima tu betul lah. Tak jadi masalah. Kata apa tak bila hari Jumaat dulu. Tu tak timbul masalah. Sebab daripada dulu lagi dia bila Ahad, Isnin. Isnin tu 2 lah, Isnin. Jadi Khamis di sini bukan hari tetapi formasi tentera. Qala. Jadi Anas berkata kami memperolehi harta rampasan ni dengan cara kekerasan. Malah kita serai, mengejut ni. Ataupun satu lagi dengan makna mereka tu terpaksa tunduk dengan kekerasan. Mana mereka ni bila Nabi mari ni, jadi mereka pun tak ada tidak sempat buat persediaan dengan apa-apa senjata, pakai menyerah gitu. Moga ketakutan ni. Moga Nabi mari sekaligus serentak menyerang mereka ni. Jadi mereka menyerah. Jadi kami memperolehi menyerang, memenangi Khaybar ni dengan cara menundukkan mereka. Maka dihimpunkan tawanan-tawanan perang. Sabiyu tu maksud dia wanita-wanita, kanak-kanak ditawan. Kemudian marilah Dahyah Al-Kalbi. Dahyah Al-Kalbi ni duta Nabi, utusan Nabi. Mana-mana kalau Nabi nak pergi, nak suruh berjumpa dengan ketua-ketua negara, maka Nabi akan hantar Dahyah Al-Kalbi. Faqala ya Nabi Allah. Dahyah ni kata, wahai Rasulullah, berikan kepada saya salah seorang daripada wanita wanita Sabi ni yang ditawan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, mu pergilah ambil. Kat mana nak? Jadi dia pun ambil lah Safiyah binti Huyai bin Akhtab. Dia ambil tu. Oleh kerana Nabi itulah bagi pada dia, dia pun ambil. Tiba-tiba ada seorang lelaki mari beritahu kepada Nabi SAW. Dia pun kata dia kata Safiyah tu tidak sesuai kepada sesiapa pun melainkan kepada engkau Rasulullah. Orang lain tak layak. Sebab apa? Sebab Safiyah binti Huyai ini anak kepada ketua anak kepada ketua ni Bani Quraizah dan Bani Nadir. Orang besar. Jadi tak layak kepada orang bawah. Mana hak layak dapat orang besar ni kena pemimpin negara jugalah macam Nabi. Ud'uhu biha. Panggil Dahyah tu mari membawa Safiyah. Jadi bila mana Dahyah mari bawa Safiyah tu, Nabi pun kelih tengoklah. Nabi kelih tengok, kenal lah. Orang kata sesuai tu memang.
sesuai dari segi pangkat, kedudukan nasab dia, dan sesuai dari segi kecantikan dia tu, maka Nabi pun kata kepada Dihyah, kamu ambillah perempuan hak lain. Ni tak boleh. Ni bahagi aku. Cuma orang-orang tak faham ni, dia kata tengok Nabi ni, hawa nafsu dia. Dia pilih. Hak sahabat lain pun dia ambil kau dia dah. Juga. Dia ni tak faham. Sebab hak bagi beritahu pada Nabi ni, dia kata Safiyah ni Sayyidah Quraizah, dia pemimpin. Pemimpin. Anak pemimpin Bani Quraizah, maknanya orang besar. Jadi Dihyah ni dia pangkat rendah. Nabi ni ketua negara. Jadi dia kata tak sesuai kepada Dihyah sebab kedudukan tu. Sebab kita katalah kalau nak nikah, nak nikah mak dua pupu dengan anak sepupu, tak padan tu. Boleh nikah mak sepupu dengan anak sepupu ni, boleh nak nikah. Tak, muka sepupu boleh nikah. Hak perempuan mak sepupu, hak ni anak pupu dia nak nikah lelaki. Dari segi sah nikah tu boleh. Tapi dari segi pakak tu, hak ni pakak mak sepupu ni anak sepupu. Jadi orang tua kita tu rasa tak kemah, tak kukuh pada. Tapi kalau hak lelaki ni pak sepupu, hak tu anak sepupu dia, tak apa. Sebab kedudukan. Jadi gitulah biasanya. Kalau kita perincikan tentang kufu tu, kelayakan kesamaan tu. Jadi Nabi ambil Safiyah ni adalah kerana menghormati perempuan ataupun perempuan dari kalangan pemimpin Yahudi. Bukan atas rasa Nabi kena tu Nabi ambil, tidak. Atas rasa dia ambil perempuan bangsawan ataupun anak-beranak pemimpin pihak musuh. Jadi biasanya dulu orang jahiliah dulu, kalau bini pemimpin musuh dia, itulah dia buat hamba. Jadi terhina lah. Nabi ni tidak. Nabi ambil fa'ataqaha. Nabi pun memerdekakan Safiyah tadi, lalu mengahwininya pula. Maka anak murid Anas bin Malik ni, nama dia Thabit Al-Bunani, dia pun berkata, wahai Abah Hamzah, wahai Anas, Nabi bayar apa sebagai mahar? Maka Anas pun kata dirinya. Maknanya Nabi kata kepada Safiyah, mun nak tak aku memerdekakan kamu dengan syarat memerdeka ni jadi bini aku. Gitulah bahasa muda. Mun nak kau jadi merdeka dengan syarat aku memerdekakan kamu, maka kamu pun berkahwin dengan aku. Itu yang dijadikan, yang dikatakan bahawa mahar tu diri dia. Kebebasan dia tu menjadi mahal. Sebab seorang hamba, kalau dia nak merdeka daripada tuan dia kena bayar pitih. Dia panggil hamba mukatab, hamba kitabah, hamba perjanjian. Tuan dia kata buat mari 10,000, dah kamu merdeka. Jadi hamba dia kerja. Dia kerja dengan bos dia, dengan tuan dia pukul 8 sampai pukul 5. Dah. Pukul 6 tu dia kerja dengan orang lain pula, boleh pitih sampai tengah malam. Boleh pitih tu hak itulah dia bayar kepada tuan dia. Jadi di sini Nabi SAW menjadikan pembebasan Safiyah tu sebagai mahar untuk Safiyah. Kalau lagu ni tak apa. Hak talihnya seperti kita sebut bahawa ni nikah syirar. Orang lelaki itu kata kepada seorang lelaki lain, aku nikahkan kamu dengan anak perempuan aku dengan syarat kamu mengawinkan aku dengan anak perempuan kamu dan tak ada mahar. Tu tak boleh. Tu dia menjadikan anak masing-masing sebagai mahar. Tak boleh. Ni Safiyah tu dia status hamba. Dia nak merdeka, boleh dengan syarat dia jadi isteri Nabi. Jadi tak payah Nabi bayar mahar. Sebab nak memerdekakan ni mahar hamba tu. Sehinggalah di tengah jalan
Ummu Sulaim, mak kepada Anas ni, dia pun mempersiapkan Safiyah ni. Maknanya dandai lah sikit, betul-betul rambut ke apa semua. Kalau kita agak bedak-bedak sikit, kemah-kemah sikit, jangok-jangok sikit, lepas tu hantar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di kemah dia tu pada waktu malam. Ni dalam perjalanan ni, tak ada sampai ke Madinah lagi, tengah jalan tu Nabi sallallahu alaihi wasallam bermalam sebagai pengantin. Esok tu Nabi jadi seorang pengantin. Jadi lepas daripada Nabi, orang kata duduk sekali, dia panggil bina, duduk sekali dengan isteri dia Safiyah ni, ataupun dalam istilah dia panggil khulwah sahihah. Dia duduk sekali, duduk sekali sebagai suami isteri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, sesiapa yang ada sesuatu, bawa-bawa lah. Maknanya ni orang panggil gotong royong. Hak mana ada minyak sapi, hak mana ada buah tamar, hak mana ada gandum, hak mana ada susu, hak mari. Maknanya di sini macam kita nak bewah lah. Ramai dulu kan nak bewah ni, hak ni kata tak apa, kita wak mai berah. Hak tu kata kita wak mai nisai, hak ni kata wak mai gula. Macam-macam lah. Kita bawa, masing-masing bagi. Panggil takaful, saling tolong menolong. Tapi lah ni dia ubah dah, ngelak. Jadi kalau nak bagi pitih tu, kita bui sebelum makan. Tu hak betul. Tengok lepas makan kita bui pitih tu tak berapa kena tu. Kalau nak bui, kita bui sebelum dia bawah lagi. Bui. Lah ni mudah. Dia ada app settle, app GoTo boleh transfer dah. Dia mau nak bawah, kawin bagi. Anda kawin bagi dah demo ni. Wi bila? Sebelum bawah. Wi lepas bawah. Tak boleh. Kita bagi sebelum bawah. Jadi dalam hadis ni Nabi kata, kita nak buat walimah ni, hak mana ada bagilah. Sikit-sikit sorang, hak mana ada. Sebab dalam perjalanan. Jadi masing-masing buat bekal, hak mana ada bekal lebih tu buat mari. Nabi pun menghampa nita' ni, mana kain seperoh yang diperbuat daripada kulit. Maknanya bubuh makanan dari itulah. Jadi mulalah seorang lelaki tu mari buat tamar, tu mari dengan minyak sapi, dah macam-macam. Aku kira dia ada menyebut sawik, maknanya kuih lah. Maka mereka tu pun kacau. Hais ni maknanya campuran. Hais ni kalau kita agak bubu lah, bubu. Jadi hok mana ada buah tamar, gandum, susu, minyak, mari lepas tu kucap, masuk. Jadi bubur, terah sedap kalah. Dengan ada bali ke, ada gapo, ada pisai-pisai. Kalau kita nak kata jenis surah pun boleh lah. Tapi surah tu najal. 2 kali gula surah. 2 kali gula baru boleh makan surah ni. Hak ni metai. Hak mana ada bubuh kucap masuk. Jadi molek ni kalau kita kan cek dalam peti kita tu tamar kering tu. Lepas tu ada minyak sapi sikit. Dah. Kita pun buat lah. Macam kuih qasidah jugalah kuih qasidah. Jadi fakanat walimata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu menjadi walimah Nabi. Rengkah. Maknanya tak melih kambing ni. Hak dalam hadis bawah ni aulim walau bisyah. Sembelih lah walaupun seekor kambing. Hak ni rengkah. Moga tengah jalan. Tengah jalan, hak mana ada hak itulah kita buat, maknanya meraihkan. Meraihkan. Bukan kata debek ni setara ni kalau kita kan bunyi makan laksa je. Kita rasa debek. Tak boleh. Dia mau ajak mari makan laksa pun kita pergi. Tapi lah ni ia ada belakang. Gula pun ada, laksa pun ada. Pas kita ni, laksa tak makan lagi. Padahal baru makan nasi. Lah. Dah. Nasi pun nambah dah. Nak makan laksa pula. Jadi kita bagi makan tu, makan ni sikit. Jadi daripada hadis ni juga walimah ni hak moleknya lepas daripada apa ni nikah.
Lepas daripada nikah dan lepas daripada dua-dua tu duduk sekali. Jangan kita bewah malam tu baru nak akad nikah. Bahaya gitu tu. Orang ni biar tertuduh. Nikah dah. Nikah dah paling tidak nikah dah, kemudian kita pun bewah. Lama ke? Dah. Waktu email tu natu pula. Dah. Pengantin tak mari. Boleh kata email. Itulah hadis yang kita baca pada malam ni, cerita perkahwinan Nabi SAW dengan Safiyah yang melibatkan hukum walimah yang ringkas dan juga melibatkan hukum mengahwini seorang hamba dengan menjadikan kebebasan dia itu sebagai mahar. Jadi setakat itu saja perbincangan kita pada malam ni. Apa yang baik dari Allah SWT, salah dan silap daripada kelemahan diri hamba. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.